Sebelum kita bersiaran langsung tadi, awal-awal dah kata dekat Su, malam ni rating kita meletup ke bom. Sebab untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang Piala Asia 2023, kita bawakan duo yang tidak asing lagi, Kish Matstats dan Chun Hang. Hello guys. Hi guys. Happy New Year. Happy New Year. Oh, Happy New Year. Kita masih lagi belum terlambat untuk ucapkan Happy New Year sama tahun baru. Betul. Okey, so tadi kita baru saja lihat statement daripada Nizaruddin yang mengatakan bahawa cukup sebenarnya berdepan dengan Syria ni, tapi why is it so important yang kita kena ada aksi pemanas badan sebelum kempen sebenar bermula? Maybe kita start dengan Kish dulu. Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks preparasi untuk Piala Asia ni, ini adalah satu kejohanan yang ada intensiti yang cukup tinggi dan setiap pasukan akan cuba melakukan at least satu atau dua friendly. Some even macam Arab Saudi ada 3 friendly games sebelum kempen Piala Asia bermula. Dari perspektif Kim Pan Gon, dia pernah mengatakan bahawa sebenarnya dia mahukan lebih daripada satu. Kalau boleh dia nak 2, tapi malangnya kita tak dapat cari opposition in time. Tapi kenapa ia penting? Kerana kita akan berdepan dengan 3 pasukan di mana taraf permainan mereka jauh lebih tinggi daripada kesemua pasukan yang telah kita temu dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Kita dah lawan India, Kyrgyzstan, Tajikistan, kemudiannya Asia Tenggara mungkin one level below. Tapi mereka, Jordan, Bahrain, South Korea, 1 or 2 levels higher. So sememangnya Kim Pan Gon mahukan satu perlawanan untuk memberikan pemain-pemainnya sedikit gambaran tentang cabaran yang bakal dihadapi dan harapnya Syria akan memberikan gambaran tersebut. Sampai awal kat Doha tu dah bagus dah kan? Betul. Chun Hang nak tambah sikit? Tak, saya memang setuju sebab kena membina sesuatu momentum sebelum Piala Asia, terutamanya sebelum kita menentang Jordan, pemain seperti South Korea juga yang sangat berkaliber tinggi. Okay, so since you dah mention juga tentang pasukan Jordan, maybe Chun Hang dah kenal pasti pemain-pemain tumpuan yang kita perlu watch out for nanti bila kita berdepan dengan mereka? Ada seorang pemain Jordan yang kan? ada Ni seorang Jordan yang bagi saya sangat-sangat cemerlang di atas padang, and dia adalah seorang pemain bahagian sayap kanan yang sedang beraksi di Montpellier, Liga Perancis, liga tertinggi Perancis. So nama dia Musa Al-Tarami. Talmarari. So dia nama Arab susah sikit dengan Chun Hang. agak susah sikit lah. Tapi dia adalah seorang dribbler, seorang winger yang akan selalu mencipta peluang melalui gelecekannya yang sangat-sangat pantas dan lincah. Dan kelincahan itu akan memberi sedikit cabaran kepada Goping On lah bagi saya. Sebab kalau kita lihat kepada stats juga, dia bersama Montpellier di Liga Perancis adalah antara pemain terbaik mereka. Dan kita boleh nampak di sini 3 jaringan, kedua terbanyak di pasukan Montpellier. Juga ada 33 gelecekan, dribbles paling banyak di Montpellier. So dia adalah seorang pemain yang akan memberi sesuatu ataupun menggunakan kelincahan dan kepantasan untuk menghantui mana-mana pasukan. Dan kita boleh nampak di sini juga penggerakan bola progresif paling banyak 53 dan percubaan dicipta, chance created, kedua terbanyak. Dan bagi saya ini adalah seorang pemain yang kita perlu memberi perhatian. Okay, so basically dekat Montpellier dia adalah antara key figure untuk pasukan, untuk kelab tu lah. So bersama dengan Jordan sudah pastinya dia juga akan mainkan peranan yang cukup tinggi ya. Okey, Kish, saya suka juga melihat senarai penuh skuad Jordan ini. Yes. Sebelum ini kita tahu, kalau macam saya fans Selangor, saya alert sikit, kita ada Yazan, kita ada Nur Al-Rawabdeh. Yes. So antaranya pemain-pemain ini pernah beraksi di Liga Malaysia. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh gusarkanlah daripada penampilan mereka di Liga Malaysia ini. Ada 4 pemain yang sebenarnya cukup sinonim dengan penyokong bola sepak Malaysia. Mahmud Al-Mardi mewakili Kedah musim lepas. Betul. Dan juga Fadi, pemain tengah yang mewakili pasukan PDRM. Fadi Awad. Dia pun sebenarnya di Jordan adalah seorang pegawai polis. Jadi main kat sini pun. So ada 4 pemain di situ yang dah sinonim dengan penyokong bola sepak Malaysia dan mereka memiliki kualiti yang luar biasa, kualiti yang sangat positif. Pada waktu yang sama, nama yang disebut oleh Chun Hang tadi, Musa Al-Tamari, seorang lagi nama yang luar biasa. Ada seorang lagi nama, Yazan Al-Naimat, yang beraksi di Liga Bola Sepak Qatar. Dia juga memiliki kemampuan yang baik. Di atas kertas, kalau kita lihat senarai tadi, di atas kertas, memang nama-nama yang cukup positif, yang mungkin memberikan mereka sedikit harapan. Tetapi pada waktu sekarang, momentum yang ada pada pasukan Jordan ini sedikit
agak mengecewakan. Penyokong-penyokong Jordan agak kecewa sebenarnya sebab sejak kemasukan jurulatih baru, mereka masih belum memenangi sebarang perlawanan. Dalam 7 perlawanan, masih lagi tak ada satu kemenangan. So walaupun atas kertas banyak pemain-pemain yang berkualiti, tetapi diorang masih lagi sedang mencari rentak di bawah jurulatih baru. Ini kita kena mungkin ambil manfaat lah daripada sedikit kelemahan. Kita katakan kelemahan lah bagi pasukan Jordan, Dayang. Yes, tapi kita perlu berhati-hati juga, takut ini peluang mereka untuk bangkit semula. Mereka mahu jadikan Malaysia sebagai tempat untuk mereka bangkit. Tapi tak apa, that one kita ketepikan cerita itu terlebih dahulu. Tapi kalau kita nak compare lah pasukan Jordan dengan pasukan Bahrain, which one you rasa lebih tricky, Chun Hang? Bagi saya, pasukan Bahrain sepatutnya adalah pasukan yang memiliki rating ataupun FIFA ranking yang lebih tinggi dan juga memiliki beberapa pemain yang lebih sukar untuk ditewaskan. Dan kalau kita lihat pada head-to-head record bersama antara Malaysia dengan Bahrain, actually lebih berpihak kepada Bahrain sebab sudah 46 tahun since Malaysia last beat Bahrain. 46 years. 46 years. So itu adalah bagi saya satu rekod yang agak mengecewakan, tetapi we can see the last 2 games bersama ketika Malaysia lawan dengan Bahrain ada sedikit improvement dari segi chance creation di mana Malaysia banyak mencipta peluang melalui flank kanan dan flank kiri, dan bagi saya itu adalah kelemahan Bahrain yang kita perlu mengambil kesempatan. Flank kanan dan kiri kita kena function lah berdepan dengan Bahrain Tapi ni. saya tak setuju sikit dengan Chun Hang sebab bagi saya pertemuan Malaysia dengan Bahrain itu kalau kita ada pengadil yang lebih lebih saksama. Mungkin kita ada peluang untuk Yang seri less scandalous. kan. So mungkin Kish nak tambah sedikit mengenai pemain tumpuan daripada Bahrain yang mungkin boleh kita pantau pada sekarang untuk kita nak menang kali ini menentang Bahrain. Pasukan Bahrain ini ada seorang nama yang secara peribadi sebenarnya saya suka. Nama pemain ini adalah Abdullah Yusof. Dia pemain yang beraksi di Liga Czech Republic, pernah bermain untuk Persija Jakarta di Indonesia. Very high quality player. Tapi kita dapat notis yang sejak kebelakangan ini dia tidak kerap diturunkan dalam kesebelasan pertama pasukan Bahrain. Nama yang semakin meningkat naik. Reputasinya juga semakin meningkat naik di kancah domestik di Bahrain adalah seorang pemain yang dikenali sebagai Ibrahim Al-Khattal. Seorang pemain yang boleh beraksi di posisi winger, boleh beraksi sebagai penyerang utama. Sekarang ini di pentas Liga Domestik di Bahrain, dia adalah pemain yang menjaringkan jumlah jaringan kedua terbanyak setakat ini. 7 jaringan, 51 gelecekan, 37 jumlah percubaan. Sekali lagi, yang paling banyak dalam saingan domestik Liga Bahrain. Liga yang ada pemain-pemain import. Tetapi nama ini, Ibrahim Al-Khattal, seorang pemain yang masih lagi berumur 23 tahun, sedang mencuri tumpuan pada ketika ini. Dan dia dilihat sebagai satu ejen yang boleh mencipta something out of nothing dalam kancah Piala Asia nanti. Dan saya rasa Harimau Melaya perlu berhati-hati sikit dengan kelincahan dan rentak positif yang dimiliki oleh pemain ini. Seram juga kan bila kita dengar Jordan ada pemain Liga Perancis, Bahrain pula ada pemain Liga Czech Republic. Saya pula rasa macam nervous sikit. Okey, tapi now kita nak move on kepada satu lagi lawan kita iaitu Korea Selatan. Adakah terdapat pertikaian mengenai kemampuan mereka untuk mara keluar dari peringkat kumpulan ataupun you ada pandangan yang berbeza? I mean, di atas kertas memangnya Korea adalah favourites untuk menang kejohanan tersebut, tetapi mereka akan membawa sebuah pressure ataupun tekanan dari media daripada orang Korea semua sebab mereka sudah lama tidak menjuarai Liga Asia sebenarnya. Dan mereka akan datang sebagai antara favourites, bukan lagi sebagai seorang underdog seperti apa yang mereka mencipta pada Piala Dunia pada musim lepas. Tengoklah barisan penyerang dia. Son Heung-min. Saya tengok pun Saya yakin semua tumpuan akan ke arah Son Heung-min ataupun Hwang Hee-chan, dua pemain yang beraksi di Liga Perdana Inggeris. Tapi saya cukup teruja untuk melihat aksi Hwang In-beom yang bermain bersama Red Star Belgrade dan juga Lee Kang-in, pemain muda mereka yang musim ini sedang meletup bersama PSG di Liga Perancis juga. So tapi saya setuju dengan Chun Hang. Ada satu naratif yang sedang dimainkan oleh media Korea pada ketika ini di mana ramai yang kurang berpuas hati dengan Jurgen Klinsmann, ketua jurulatih mereka. Kerana sejak dia ambil alih,
dia tak menghabiskan jumlah masa yang banyak di Korea Selatan. Dia lebih kepada beroperasi daripada Eropah. Okey. Kadang-kadang dia fly in tapi mainly dia duduk Eropah. Kalau contoh Kim Pan-gon tak, dia fully based dekat Kuala Lumpur. Dia fully menghayati liga domestik di sini untuk memastikan dia sebati dengan budaya bola sepak di Malaysia. Jurgen Klinsmann tidak melakukan perkara itu dan ada sedikit naratif yang kurang memuaskan di antara penyokong dan juga ketua jurulatih. So saya setuju mereka berada dalam sedikit tekanan menuju tournament ini, tambah-tambah bila ambil kira prestasi arch rivals mereka Jepun yang pada ketika ini sedang membelasah semua cabaran yang dicampak ke arah mereka. Okey, tadi kita dah sentuh tentang Son Heung-min kan. So of course macam yang Kish katakan semua akan tertumpu kepada Son. Tetapi saya suka apabila ada statement yang dikeluarkan daripada AFC sendiri mengenai dalam dia orang punya statement dalam X saya rasa. Okey. Yang Korea nak kejar gelaran juara ketiga Piala Asia. Tapi sebenarnya cabaran mereka adalah sukar. Dan Malaysia berada dalam dikatakan yang antara sama. saingan yang memberikan saingan juga kepada pasukan Korea ini. Daripada situ kita dah happy dah. Yeah. Memang dah happy. Tetapi kita juga tahu nama Korea tu dalam top 30 dunia. Pemain-pemain yang ada dalam fikiran Kish yang perlu memainkan peranan penting untuk kita membuktikan statement dalam X tu betul. Kita mampu memberikan cabaran kepada Korea. Selalunya bila pasukan Malaysia masuk ke kejohanan besar, sesuatu perkara yang akan membantu kita adalah faktor reputasi sebagai underdogs. Orang tak berapa kenal. Tapi sekarang ni orang dah kenal dengan Malaysia. Arif Aiman. Orang dah kenal Arif Aiman. Kita dah sampai tahap Roberto Mancini nak batalkan friendly dengan Malaysia sebab dia merasakan ada possibility Malaysia akan lawan Saudi dalam knockout round. So kita diberi penghormatan oleh gergasi-gergasi Asia pada ketika ini. Dan itu sedikit sebanyak walaupun kita rasa macam best sebagai penyokong, tapi sebenarnya ia merumitkan situasi buat Kim Pan-gon sebab sekarang diorang dah tak pandang rendah kat Malaysia. Diorang akan ambil Malaysia secara serius. So, pemain-pemain bagi saya, pemain-pemain seperti Dion Cools yang memiliki experience beraksi di tahap tertinggi Eropah perlu memainkan peranan yang besar. Karakter-karakter seperti ini perlu membantu dressing room spirits. Andai kata situasi menjadi sedikit rumit di atas padang, bagaimana mereka mahu mengawal tekanan di atas padang untuk memastikan kita dapat keputusan yang positif. Karakter seperti Dion Cools, karakter seperti Brandon Gunn sekiranya dia diturunkan, captain material, Arif Aiman yang ada pengalaman Asian Champions League. Ini adalah contoh nama-nama yang perlu memainkan peranan-peranan yang cukup besar. Seram bila Itulah saya Kish macam ni. dia macam suka tapi macam risau. Dia ada rasa sedikit nervous Mixed menjelang. feeling gitu kan. Sebab sekarang ni kita dihormati, kita dah tidak lagi dipandang rendah. Betul, kalau Roberto Mancini pun dah hormat dekat Malaysia ni, dia rasa yang kita akan bertemu dengan Saudi nanti, kita tak boleh syok sendiri. Betul. Kita kena plan betul-betul untuk pastikan bahawa this expectation daripada semua orang ni we can meet these expectations. Chun Hang, you want to add on that? Ya, dan meet expectation itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting buat Kim Pan-gon dan coaching staff dia. Tetapi bagi saya mereka juga ada seorang secret weapon bagi saya, iaitu Romel Morales. Sebab dia akan membawa sedikit physical edge kepada Malaysia yang kadang-kadang kita boleh nampak Arif Aiman dan Faizal Halim pemain yang bagus, tetapi mereka tidak memiliki badan yang besar, saiz yang besar untuk menewaskan seperti contoh Kim Min-jae yang sedang beraksi di Bayern Munich. Dan bagi saya Romel Morales akan memberikan satu impact yang besar kepada kita. I'm very excited jugalah nak tengok Romel Morales ni apa yang boleh disumbangkan kepada pasukan kita. Betul. Ya, sesuatu yang saya rasa satu Malaysia menantikan apakah orang kata outcome daripada kombinasi baru ni dan juga sentuhan untuk 2024 dari Kim Pan-gon Dayang. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Chun Hang dan juga Kish. Mungkin ada apa-apa latest update on Bola Itu Live yang Kish nak share kepada penonton kita? Tak ada live update dia simple je. Jam 9 malam nanti. Astro Arena 802. Jangan lupa saksikan Bola Itu Live. Interview hampir 1.5 jam rasanya. Special bersama Presiden FAM, Datuk Hamidin. Antara yang macam rahsia-rahsia points yang yang kita kena korang dapat watch out. daripada Dia siap kata yang coach Vietnam, Park Hang-seo hari tu. yang garang tu. Yang garang tu. Waktu diorang interview Kim Pan-gon, Park Hang-seo pun interview sekali. Dia sanggup batalkan kontrak dengan Vietnam untuk datang latih Malaysia.
sebab dia suka dengan komposisi pemain yang kita ada. Wow. Banyak lagi yang Dato' Amidin kongsi dalam Satu interview lagi tersebut. poin yang saya rasa buat kita jadi Malaysia Yes, bangga. tengok juga. expectation kita ni macam mana ni, sangat-sangat tinggi. Tapi once again, thank you so much. Thank you so Johan much, and guys. also Kish. Jumpa Terima kasih, lagi di terima Bola Itu Live.